السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung pada tafsir kita dan kita sudah pun masuki surah As-Saffat. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang awal pada surah yang mulia ini, merupakan surah yang ke-37 dalam susunan Al-Quran Al-Karim yang terdiri daripada 182 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq. Maksudnya, demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Sungguhnya Rabbmu benar-benar Esa, Rabb langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari. Fatibillah, dalam hadis riwayat Nasa'i daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau ni berkata bahawa Rasulullah merintahkan kami untuk meringankan bacaan dalam salat. Dan Nabi memahami di kalangan jemaah yang ikut ni, ada di kalangan mereka yang merupakan orang sakit, ada di kalangan mereka yang mempunyai anak, ada di kalangan mereka ni yang musafir singgah sebentar untuk sembahyang di tempat kita. Tentulah tak munasabah kalau sembahyang zuhur yang sepatutnya mereka berehat tengah hari yang akan menyambung kerja, kita baca surah Yasin, ataupun kita baca suratul Baqarah, ataupun kita baca surah Ali Imran. Menjadi imam pada waktu itu memang tidak sesuai baca surah seperti ini, tuan-tuan, meraihkan keadaan jemaah. Salat maghrib umpama orang balik daripada kerja, tentulah tidak sesuai untuk kita baca surah yang panjang. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saudara nak baca surah panjang boleh. Pada malam bangun tahajud, bacalah panjang-panjang. Macam Nabi SAW mulakan bacaannya dengan suratul Baqarah, diikuti dengan surah An-Nisa, kembali pada surah Ali Imran. Kalau saudara boleh buat, saudara buat begitu. Kalau jadi imam jangan. Kerana Nabi pernah menegur, afatanun anta ya Mu'adh, apakah engkau ni melakukan fitnah, menimbulkan keadaan susah kepada jemaahmu, wahai Mu'adh, jangan baca yang panjang-panjang, nanti menyusahkan mereka. Nabi SAW memberitahu para sahabat supaya mengimamkan jemaah dengan baca surah yang jangan terlalu panjang, meraihkan waktu, meraihkan keadaan jemaah. Dan itu pentingnya surah imam ketika menyuruh makmum merapatkan saf, tarasu, sawu sufufakum yarhamni wa yarhamukumullah. Lihat kepada jemaah, ada orang tua tak, ada orang sedang duduk tak, ada orang yang tak boleh bengkokkan kakinya tak, ada kanak-kanak tak, perhatikan dahulu. Itu dia etika menjadi imam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Dan Nabi SAW pernah mengimamkan para sahabat dengan baca surah Safat. Jadi timbul satu soalan, surah Safat ni pendek ke panjang, tuan-tuan? 182 ayat. Jadi saya sekali kita berada di belakang seorang imam yang bacaannya merdu, enak, kita tak rasa panjang surah Yasin yang dikumandangkan pada bulan Ramadan, contohnya sembahyang tarawih diimamkan olehnya, kan tuan-tuan? Ini adalah psikologi seorang imam. Bacaannya dijaga dengan betul pernafasan, suara yang ikhlas itu akan menyebabkan satu aura kepada jemaah di belakang, tak merasa panjang walaupun dalam meraihkan keadaan jemaah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi berkaitan dengan surah ini, ada satu riwayat daripada Ubadah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, As-Saffat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat. Malaikat ini telah kita bincangkan dahulu panjang lebar dalam surah yang berkaitan
bila menyebut tentang malaikat ni dilihat ada di kalangan para sahabat Nabi yang suaranya enak, merdu baca suratul Kahfi, maka kelihatanlah awan berkepul-kepul turun sehingga menakutkan kuda dalam tambatannya. Pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan. Jadi akidah kepada para malaikat ni merupakan satu perkara yang jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak ayat yang berkaitan dengan malaikat ni. Kalau kita lihat, itulah dia akidah Ahlus Sunnah. Ada setengah mereka yang menggunakan akal di kalangan Mu'tazilah mengatakan bahawa malaikat ni bukanlah makhluk ciptaan macam manusia ni, tapi dia adalah satu kuasa yang tertentu. Susahlah tuan-tuan kalau kita nak kata seperti ini kan. Kerana begitu jelas Allah SWT sebut dalam banyak ayat. Di aini safara kiramin barara, dulu kita bincang surah Abasa. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ini surah Tawbah dulu kita bincangkan. Kalau kamu tak menolong Nabi Muhammad SAW, maka Allah pasti menolongnya. Ketika orang kafir berusaha mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang daripada dua yang berada dalam gua dalam ketakutan, waktu itu dia berkata kepada temannya, janganlah engkau bercerita, semuanya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan pembantunya itu, dan membantu mereka dengan tentera yang kamu tidak melihat. Ini malaikat. Itu je Allah sebut dalam surah Al-Ahzab sebagai contohnya, ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Lihat di sini, wahai orang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika datang tentera untuk menyerang kamu, lalu kami utuskan ke atas mereka angin kuat, dan kami utuskan tentera-tentera yang kamu tidak lihat, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan amat melihat. Banyak ayat yang berkaitan dengan ini, tuan-tuan, ini milik sekalian. Tak ada keraguan langsung pada malaikat ni. Jangan nak menggunakan akal untuk mengatakan bahawa ini bukan malaikat. Malaikat dimasukkan oleh Allah SWT ni merupakan satu kuasa yang kita tak nampak, kuasa yang tertentu. Tidak, tuan-tuan, ini milik sekalian. Bagi kita orang beriman, jelas Allah SWT menyatakan malaikat ni malaikat lah. Dan Nabi pun ada memberi sedikit gambaran bagaimana Nabi SAW sendiri telah melihat malaikat. Lebih jelas lagi dalam hadis bila Nabi SAW menceritakan tentang penciptaan makhluk-makhluk ni. Allah ceritakan penciptaan manusia daripada apa? Daripada tanah. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Dalam hadis sahih Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim ini, dicipta malaikat daripada nur, dicipta jin daripada lidah api, dan dicipta manusia, dicipta Adam itu daripada apa yang telah aku jelaskan kepada kamu. Dalam surah Ar-Rahman pun pernah kita bincangkan bagaimana penciptaan manusia ini. Jadi ikhwati fillah, inilah cerita malaikat. Jangan dinafikan, jangan cuba untuk ditafsirkan dengan tafsiran yang tertentu. Kononnya malaikat ini bukan satu kuasa gaib, kuasa-kuasa tertentu. Sebab kuasa itu memanglah memiliki tenaga, maka itulah logiknya nur itu adalah tenaga. Mula dia nak guna akal dia sendiri. Dalam Isra Miraj, Nabi telah menjelaskan, Nabi melihat Jibril sebagai contoh, Nabi melihat malaikat itu ramai. Dalam hadis yang lalu pun, bagaimana setiap jengkal di permukaan langit yang kita tak nampak ni merupakan tempat malaikat sedang sujud. Maka itulah dia akidah orang beriman, tuan-tuan yang hati dikasihi Allah. Demikian juga kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, pandangan daripada Ibn Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid, As-Suddi, bahawa malaikat ni membuat barisan-barisan di langit, wasafat disaffa. Dalam satu hadis Hudzaifah yang dikemukakan oleh Imam Muslim, bahawa Nabi pernah bersabda, fuddilna 'ala nasi bi thalath, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid al-ma'. Kita dilebihkan daripada umat-umat yang terdahulu dengan tiga perkara. Pertama, saf yang kita berbaris dalam salat itu samalah seperti saf para malaikat. Yang kedua, seluruh permukaan bumi ini merupakan masjid suci untuk kita salat padanya. Dan yang ketiga, debu tanah yang ada di permukaan bumi ini boleh kita jadikan sebagai alat untuk bersuci bila kita tiada air. Tuan-tuan yang boleh katakan dalam hadis yang lain,
cerita tentang malaikat dipandukan kepada tafsir-tafsir yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Muslim, Abi Dawud, Nasa'i, Ibn Majah juga menunjukkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Ala tasufuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbihim." Hendaklah kamu kalian ni semua membuat barisan macam malaikat bersaf-saf di depan Tuhan mereka. Dan para sahabat tanya, "Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaika 'inda rabbihim?" Bagaimana malaikat itu berdiri berbaris-baris di depan Tuhan mereka? Maka Nabi telah menjawab, "Yutimuna sufuf al-mutaqaddima wa yatarassun fi saffi." Mereka ni menyempurnakan saf yang pertama, kemudian yang selepas itu mereka ni bersaf dengan sangat rapi, tidak meninggalkan sebarang ruang di antara mereka. Jadi kata Suddi dan para ulama tafsir yang lain, makna firman Allah SWT di sini, wasafati safa fazajirati zajra, itu para malaikat yang mempunyai tugasan berbagai, di antaranya menahan awan, menolak awan ke tempat yang sepatutnya diturunkan hujan. Maka inilah ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah permulaan surah As-Saffat yang kita dapat fahami. Jadi surah As-Saffat ni adalah merupakan surah Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, tanpa ada satu pun ayat dikecualikan. Mana semua ayat merupakan ayat Makkiyah. Nama surah ni pun telah disepakati seperti yang kita jelaskan, iaitu As-Saffat. Memanglah kata seperti ini terdapat juga pada awal surah Al-Mulk, tapi kata tersebut bukan pada awal ayat. Dan di samping itu juga surah As-Saffat turun sebelum surah Al-Mulk. Kita tak dapat menemui nama lain kepada surah ni. Lazimnya surah-surah Al-Quran memiliki berbagai-bagai nama. Dulu kita surah Ghafir, bagi juga nama surah Al-Mu'min. Tapi dalam surah As-Saffat, banyakkan kita tafsir menyenaraikan hanya satu nama saja, tak ada nama lebih daripada itu. Namun demikian, adalah seperti disebut oleh Imam Suyuti dalam Durrul Mansur, ada juga di kalangan para ulama yang menamakan surah ni dengan nama Az-Zabih. Az-Zabih maknanya yang menyembelih, ataupun Az-Zabih. Az-Zabih maknanya yang disembelih, iaitu merujuk kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dibatalkan, digantikan oleh Allah dengan seekor kambing yang gemuk. Jadi memanglah dalam surah ni terdapat kisah penyembelihan tersebut, tapi nama ni tuan-tuan yang mulia sekalian, kata Imam Biqai, tak ada pula disebut oleh para ulama tafsir yang lain, hanya Imam Suyuti sahaja yang menyatakan. Jadi tema surah ni serupa dengan surah-surah Makkiyah yang lain, iaitu surah yang turunnya untuk menekankan tauhid, esanya Allah SWT, membawakan kepada kita, nanti kita akan lihat berbagai bentuk ciptaan Allah SWT yang agung, menakjubkan, pembuktian tentang nabi-nabi, penguraian kisah setiap orang daripada 7 orang nabi yang telah kita ceritakan sedikit sebelum ni, keutamaan perjuangan mereka masing-masing, dan seterusnya kita akan lihat kemestian hukum akalnya berlaku kiamat. Kalau orang dia suka berdebat dari sudut akal, maka kita akan lihat tuan-tuan yang mulia sekalian, begitu jelas kiamat ni merupakan satu benda yang akan berlaku. Al-Imam Al-Qayyim menyimpulkan dalam tafsirnya Nazmud Durar bahawa tujuan utama surah ni adalah untuk membuktikan akhir huraian surah Yasin, bahawa kesucian Allah SWT daripada segala bentuk kekurangan. Tiada sebarang kekurangan terhadap Allah SWT. Jadi tujuannya, kata Imam Al-Biqai, disyaratkan sendiri oleh awal surah ini, iaitu kepatuhan para malaikat. Mereka ni mengikut perintah Allah SWT tanpa membantah sedikit pun. Surah ni tuan-tuan merupakan surah yang ke-56 dari sudut urutan penurunannya. Turun selepas surah Al-An'am, sebelum surah Luqman. Mungkinlah kalau dikirakan pada waktu itu secara tepatnya, mungkin dia turun sekitar akhir tahun keempat selepas Nabi SAW dilantik oleh Allah SWT, ataupun pada awal tahun yang kelima, kerana surah Al-An'am yang turun sebelum itu turun pada tahun yang keempat. Fatifillah, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi pada awal surah ni, was-saffati saffa, fazajirati zajra, fataliyati zikra, demi yang bersaf-saf dengan rapi,
dan juga para pencegahan yang sebenar-benarnya tak ada maksiat daripada dilakukan, fataliyati zikra, dan pembaca zikir. InsyaAllah kita akan lihat lagi pada kuliah akan datang perayaan episod yang pertama daripada surah As-Saffat ini. Kefahaman kebanyakan para ahli tafsir berpandukan kepada pandangan Ibn Abbas dan lain di kalangan para sahabat. Apakah maksudnya, kaitannya dengan kita pada hari ini? Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.